bagi tahu apa yang kita tengok, walaupun awak nampak perkataan global, tapi sebenarnya global tu bukan macam sebelum zaman internet punya global. Macam awak sekarang, benda tu awak dah tak nampak beza dah antara company global dengan company lokal. Awak dah tak nampak beza disebabkan kita panggil impact globalization lah kita panggil. Impact globalization bila mana dalam kehidupan sehari-harian, hari-hari kita tengok benda pada kita, benda tu macam okay lah, kita go back lah masa, kalau saya katalah go back like 10 years ago kan, maybe sebelum zaman K-pop popular kan, you all tak berasa kan sebelum zaman tu kan. So orang rasa macam culture Korea adalah culture culture asing lah untuk Malaysia kan. Masa saya degree lah, dia consider benda, kalau you minat K-pop masa saya dulu, saya minat K-pop masa saya degree lah tu kan. So bila saya minat K-pop, orang kata dia ni tak ada patriotisma kan. Kawan-kawan saya kata, sebab dia orang dengar lagu Melayu kan, kata kau ni tak ada patriotisma. Saya kata macam mana kau boleh nilai orang tak ada patriotisma daripada segi apa yang kita minat kan? Tak semestinya itu menyebabkan kita tak sayang negara kita kan. Itu apa saya punya justification waktu tersebut lah kan. Sebab pada saya tak ada beza pun, it's just another genre punya lagu kan, just another genre untuk saya dengar, pada saya kan. Tapi waktu sekarang bila K-pop dah terlalu besar kan, apa yang korang sekarang tengok Squid Game kan, katakanlah, saya tak tengok tapi example lah, orang rasa macam normal je sekarang tengok drama bahasa Korea ataupun movie bahasa Korea dekat channel Netflix yang bukan channel Malaysia, betul tak? Netflix bukan Malaysia punya platform kan, streaming, betul tak? Okay. So you rasa normal daripada you tengok, sama macam kalau awak tengok Astro, rasa sama tak Netflix dengan Astro sebenarnya? Kalau pada awak ada beza ke? Tak ada beza madam. Yang penting awak happy tengok kan, betul tak? For you. Betul. Awak dapat konten, okay, you dapat konten apa yang you nak, yang apa yang awak nak, awak janji awak dapat konten tu. Tak kisahlah awak tengok platform apa pun kan. So itu nak kata impact globalization. Sekarang kita dah rasa benda tu normal untuk kita. Macam saya lah hari-hari tengok YouTube kan, lagu yang awak dengar yang awak dengar tu semua dalam playlist saya punya playlist YouTube kan. Saya tak pakai Spotify, saya pakai YouTube kan. So semua dalam playlist kan. So itu impact globalization, bila mana pada kita benda tu biasa. Dan bila student keluar kerja, bila awak pergi keluar kerja sekalipun, pada saya normal kalau awak bekerja company yang bukan company Malaysia, normal kan. Mungkin awak ada yang boleh bercakap sekarang 2 bahasa, mungkin ada nanti yang, mungkin ada sekarang juga kawan-kawan yang dalam ni ada yang boleh bercakap 3 bahasa. Saya tahu student Chinese, student India sekarang boleh 3 bahasa. So by the time awak grad, so student Melayu maybe akan ada 3 bahasa, student Chinese India you will have you punya 4th language kan, bahasa keempat kan. So bila you ada bahasa yang selain daripada bahasa Melayu kan, banyak juga company yang boleh terima bahasa Melayu sebenarnya. Ada certain especially company-company yang involve dalam perdagangan kan. And then English adalah bahasa common lah yang kita guna. And baru ni saya tengok ada student, tapi saya tak ingat daripada kelas mana, kelas asas ke? Saya rasa bukan, saya rasa kelas professional development. Dia kata dia nak kerja dengan syarikat yang boleh bercakap bahasa Mandarin. Sebab tu dia pergi belajar bahasa Mandarin dan dia nak enhance lagi bahasa Mandarin dia selepas dia habis belajar. So pelajar ni bukan pelajar Melayu, bukan pelajar dari berbangsa Cina, dia pelajar Melayu kan. So saya tak terkejut bila kalau student kata dia nak cross pergi negara-negara syarikat-syarikat dalam negara lain. Benda ni dah normal dah sekarang, nak kerja dengan Netflix kan. Mula-mula saya mengajar dulu bila 5 tahun lepas kan, masa tu Instagram consider agak baru jugalah. Kita tak guna lagi dalam classroom compare tu. Sebelum ni saya tanya student tahun tu, batch tu, dia orang dah grad dah pun, saya tanya cita-cita nak jadi apa kan, apa plan you lepas habis belajar, saya tanya. So dia kata saya nak jadi masa tu tak ada perkataan influencer lagi, dia guna perkataan apa masa tu, saya nak jadi something macam celebrity dekat Instagram tu ayat dia
Masa tu saya nak jadi selebriti kat Instagram. Saya pun macam kerjaya yang saya, generation saya meaning kan, tak pernah terfikir benda tu boleh jadikan kerjaya. Now kita tengok content creator kan, korang panggil content creator, kita panggil content creator kan sekarang kan. Content creator adalah antara benda common orang jadikan kerjaya. Perasan tak? Saya rasa generasi awal maybe like, saya rasa maybe 40% kebanyakannya dah buat konten sendiri. Maybe dalam kelas ni pun ada yang buat konten kan. So kalau nak promote channel, kena bagilah channel you kan kalau you nak promote lah. Selalunya student malu biasanya kan. Tapi ada student yang memang UMK yang sebelum ni, yang memang diorang punya konten ada channel sendiri. Antara dan dia banyaklah kupas isu-isu semasa. And then apa yang kita akan belajar hari ni, macam mana manager, meaning bila kita letakkan position kita dalam manager, kita nak tahu macam mana kita nak manage global organisation. Macam saya sendiri, hari tu saya kata kita ada generation baby boomers, generation X, generation Y dengan generation awak kan, generation Z. Tapi bila mana cara kita berfikir tak semestinya macam betul-betul purely cara Malaysian berfikir kan. So kita sebenarnya dah jadi global citizen in a way. Cara kita berfikir, culture kita berbeza. Saya punya cara bekerja lebih dekat dengan Europe dan Jepun compare to Melayu punya cara bekerja lah. Bila time, ketekanan, saya selalunya lebih awal. Contohnya ada orang tak boleh. Jadi saya bila kerja dalam UMK, saya yang kena adapt balik kepada, kalau orang Melayu janji selalunya kan, kalau kata pukul 11 biasanya paling awal 11 suku. Orang Melayu punya janji selalu macam tu kan. Tapi saya tak boleh nak marah sebab memang dalam Malaysia macam tu kan. Kalau katakan kita pergi Middle East kan, orang Middle East selalunya janji pukul 11, dia akan datang pukul berapa sahaja yang dia nak. Biasanya 1 hour later, so pukul 12. So kita kena tahu perbezaan culture tersebut, budaya tersebut bila mana kita nak kerja. Sebab nanti kita macam, dia ni tak datang, tapi you tak tahu you deal dengan siapa kan. So kalau macam ramai orang suka bila kerja dengan company Jepun dengan Korea, contoh Korea dengan Jepun, sebab diorang time management sangat baik. Ramai orang suka kan. Sebab bila dah terbiasa dengan culture Malaysia yang ala aku on the way kan, on the way tu baru bangun tidur. Kan, ada saya kan, penat lah kalau jumpa kawan macam tu, right? So jangan marah kan, kita bekerja dalam diversity kan, kena banyak bersabar kan. Okay, and then ketiga, apa yang kita akan touch hari ni, kita akan kupas sikit hari ni, bagaimana expectation society dalam influence manager dan juga organisation, dan juga kita tengok ethical. Dan saya rasa mungkin tak sempat nak cover topik on bully. Nanti kita cover sebab minggu lepas ada yang kata miss macam mana dengan bully dekat office. So bila saya go through balik kita punya chapter 8 ada pasal dia tak cakap pasal bully tapi kita boleh sentuh dalam chapter 8. Nanti kita sembang sebab mesti akan ada berlaku bully kan. Kita pernah jadi pembuli ataupun kita pernah dibuli kan, ataupun kita ada dua-dua tapi kita tak sedar kan. So nanti kita cover dalam chapter 8, bukan saya ignore komen awak, saya perasan kan. So nanti kita cover. Alright, so first kali globalization dan impact. So sebab tu tadi saya tanya dulu apa syarikat global yang awak tahu. So ramai dah bagi example kan. Okay, so contoh yang paling senang lah BMW, syarikat kereta kan. Mungkin you all ramai lagi yang belum ada kereta, tapi yang paling awak familiar McDonald's contohnya, ataupun makanan syarikat fast food, restoran fast food kan. Di Malaysia kan kebanyakannya adalah kita panggil adalah syarikat daripada Amerika Utara, US kan. So bila McDonald's, kenapa McDonald's popular lah, saya ulas kenapa dia popular. Okay, so dia antara syarikat yang berjaya global dan lokal kan syarikat dia kan. So bila dia masuk Malaysia, apa yang strategi McDonald's lah sebenarnya. Strategi McDonald's
adalah apa tu, sebab this is bila kita consider syarikat tersebut adalah syarikat global. Tengok okay. So apa yang McDonald's buat, pertama bila exchange good and services dengan customers, McDonald's bila dia masuk sesuatu negara, negara Malaysia ke contohnya, negara Jepun ke, katakan negara Arab ke, dia akan buat menu, dia ada menu standard dia macam apa tu, lupa dah, Big Mac contohnya, double cheeseburger katakan, ataupun dia punya apa tu, McChicken contohnya, tu katakan main menu dia. Okay. Tapi bila dia export kan, dia export maksudnya dia masuk ke sesuatu negara, dia akan adapt kepada negara tersebut menu dia. Dia akan adaptkan menu dia supaya kena dengan customer negara tersebut. Okay. So kita bagi contoh negara India yang paling mudah pada saya lah. So negara India, orang Hindu tak makan apa? Tahu tak? Daging. Dia orang tak makan daging lembu kan? Dia orang makan daging tapi dia tak makan daging lembu. Betul? Kan? So bila McDonald's masuk negara India, apa yang dia buat? Dia buang semua menu dia yang ada daging lembu. Banyak tak menu dia ada daging lembu? Banyak. Kan? Dia ada Big Mac, dia ada double cheeseburger contohnya kan. Ini semua yang base beef punya menu. So apa yang dia buat untuk nak masuk dalam market India, dia rekakan menu vegetarian. Dia buat burger vegetarian. So dia develop menu macam tu. Kan? So dekat negara lain tak ada. Kan? Dekat negara India aja ada. So itu strategi dia. Okay. So itu contoh satu negara India kan, which is negara tersebut religion, agama negara dia adalah mereka tidak makan daging lembu. Jadi McDonald punya strategi bila nak masuk, sebab dia nak berjaya, mana ada company masuk tak nak ni kan, tak nak ada sale kan. So dia buat vegetarian burger untuk customer-customer di negara India. Kan? So contoh kedua, strategi McDonald's juga, saya bagi kan, strategi McDonald's juga macam masa dia masuk Jepun kan. So negara Jepun, walaupun negara kita makan nasi tapi kita sebenarnya senang adapt Malaysia, sebab tu banyak company selalu masuk negara kita. Kita dengan Singapura, mungkin disebabkan masa kita dalam pemerintahan British, Malaysia dengan Singapura, kita biasa dengan British punya budaya British, budaya Belanda kan, kita dah biasa. Jadi negara kita lebih cepat adapt negara lain punya budaya kan, berbanding negara-negara yang monoculture, kita panggil monoculture, negara yang hanya ada satu bangsa macam contohnya Korea, dia majority lah, maksudnya majority adalah rakyat Korea Selatan sendiri, ataupun negara Jepun katakan dia adalah monoculture, satu budaya punya negara, satu budaya. So rakyat dia selalu makan nasi. So apa yang strategi McDonald's masa tu, dia buat burger, awak boleh pilih nak bun biasa, bun roti, ataupun awak boleh pilih awak nak bun awak nasi kan. Dijadikan nasi tu macam kompres kan, apa nasi, kita panggil nasi apa, nasi penyet. Nasi tu dia kompres kan, dikeraskan, boleh jadi macam bun kan. Mungkin pernah makan macam kita panggil Maggi, burger Maggi kan. So dia buat macam tu untuk strategi negara Jepun. Lepas tu bila dekat negara Jepun, lebih banyak menu seafood contohnya, sebab negara diorang lebih suka makan, bukan lebih suka makan, lebih mudah dapat seafood berbanding daging. So itu strategi McDonald's, apa yang McDonald's buat kan. So bila katakanlah McDonald's datang Malaysia, kalau ikutkan kita selalu panggil McD kan. So mungkin boleh tengok ada signboard, the first cawangan McDonald's kat Malaysia adalah dekat Bukit Bintang. Kat Bukit Bintang, siapa yang duduk KL ataupun mungkin pernah pergi KL, awak boleh pergi KL, awak tengok dia tukar dah signboard dia, bukan McDonald's, McD, M-E-K-D-I. Sebab Malaysia terlalu banyak menggunakan perkataan McD, jadi dia nak bagi glocalize kan, glocalization, dia tukarkan signboard. Bukan semua restoran, tak silap saya ada 5-6 restoran sahaja. Okay, so dia tukarkan signboard kepada McD, M-E-K-D-I. So dia nak ambil hati lah tu, ambil hati. Dan itu contoh bagaimana
bila kita tukarkan value negara tersebut kepada company dia kan. So dia nak kenakan dengan consumer kan. And then strategi kedua untuk jadi global kan, adalah dia hire orang daripada orang tempatan. Sebab tu bila kita pergi McDonald's, katakan nak pergi KFC, Subway, ada orang Amerika tak kerja kat situ? Pernah tak jumpa orang Amerika kerja dekat KFC ke? Ada tak? Tak ada. Belum lagi lah kan, tak pernah lagi lah jumpa kan. So kalau kita masuk restoran, yang greet kita selalunya orang Malaysia kan, betul tak? Orang Malaysia kita lah kan. Sebab dia nak pekerja-pekerja dia dan juga manager dia, supervisor semua ni lebih dekat memahami local customers. So itu apa yang dia buat. Okay, so strategi ketiga adalah financial. Yang ni saya rasa mungkin kejap lagi kita sentuh dalam franchise lebih banyak kan. Mungkin awak pun ada cover sikit dalam asas keusahawanan. So sumber kewangan daripada McDonald's ke KFC ataupun ni lah syarikat-syarikat rantaian fast food ni adalah daripada duit daripada negara tersebut. So katakanlah nak beli lesen, awak kata lepas belajar ni ada duit ataupun tiba-tiba terpijak duit kan, terkaya kan, manalah tahu kan, terjumpa kan. Ada duit lebih nak buat apa Sebab saya pernah hari tu sembang dengan siapa Dr. Bintang rasanya. So dia cakap macam ni, kalau ada duit, first kali beli chain, dia cakap, beli chain restoran. Saya pun manalah aku nak cari duit kan, ada duit je kata macam tu lah, sajalah buat lawak kan. So kenapa chain restoran famous kan, disebabkan kita mudah nak adapt dengan sistem dia. Okay, tapi duit tu datang daripada owner tersebut lah. So kalau nak beli lesen McDonald's 1 juta dulu ni baru beli lesen. Kata awak nak buka restoran McDonald's dekat mana? Kawasan mana? Kawasan rumah awak. Katakan kat Sungai Petani lah, contoh. Kat Balin. Kata nak buka. Aku tak tahu rumah hampa kat mana kan. So katakanlah kat Balin. So nak buka kat Balin, so McDonald bayarlah 1 juta. Itu baru nak beli lesen. Tak termasuk lagi nak buat restoran, nak buat drive-thru, and then bayaran bulanan, cari pekerja, itu asing. Dan dulu 1 juta. Saya rasa sekarang lebih, maybe up to 5 million saya rasa lesen McDonald's. Sama lah macam beli lesen syarikat minyak. Petronas pun sebenarnya sama konsep dia. So katakan Petronas, syarikat Malaysia kan, nak buka dekat negara Korea, katakan kan. So bila Petronas buka kat Korea, orang Korea yang nak beli lesen Petronas tu, dia kena bayar dekat syarikat Petronas lesen. Nak gunakan logo Petronas, nak gunakan colour hijau Petronas tu semua, sistem Petronas, minyak Petronas semua ni, dia kena bayar lesen dekat Petronas. Katakanlah 1 juta, dia bayarlah kepada Petronas. So bila kita nak ekspor, right? So itu macam mana masuk syarikat kita boleh jadi global. So kita tak boleh sedak-sedak je pakai nama kan. Contoh kalau pergi rantau panjang ke, pergi padang besar ke kan, katakan kan ada brand Adidas, kadang dia tak letak Adidas kan, dia letak Adibas, perasan tak? Sebab kalau tak dia kena bayar lesen dekat Adidas, gunakan nama Adidas kan. So dia kena tukarlah nama Adibas kan, sebab itu copyright nama tu, nama syarikat tu kan. Okay, so tu maksud dia bagaimana syarikat tersebut menjadi syarikat global. Okay, so right. So this is contoh local investment lah. Tu tadi saya bagi contoh kan. Mana aku punya anak panah ni sini. Okay, so global sourcing, kita cari syarikat. So kalau kata berminat nak buka, awak pergi je syarikat mana-mana yang awak berminat nak venture tu, yang awak nak invest tu, awak pergi je dekat website dia ataupun contact dia punya ibu pejabat dekat lokal pun boleh. Kat Malaysia biasanya diorang ada ibu pejabat dia sendiri. Katakanlah kalau McDonald's dekat KL lah. So awak contact, kata saya berminat nak buka, contact. Nanti diorang akan bagi tahu apa proses untuk nak buka, nak beli lesen McDonald's tu. Licensing kat sini. Lepas tu awak akan join lah franchising. So banyak lagi franchising sebenarnya. Watson
orang selalu ingat brand Malaysia kan, Watson. Saya pun ingat brand Malaysia. Watson brand Hong Kong ke tak silap saya. Sama lah macam 7-Eleven. 7-Eleven, Family Mart kan sekarang, yang tu memang obvious, which is brand Japanese punya brand kan. Tapi macam 7-Eleven kan, punyanya selalu dekat Malaysia dah lama. Orang memang selalu ingat, oh ini brand Sultan mana tak, saya pun tak tahu brand Sultan mana. Saya pun percayalah, oh brand Malaysia. Rupanya Hong Kong. It's a Hong Kong brand kan, chain. Watson pun brand Hong Kong tak silap, chain dia. Dia punya syarikat induk dia daripada situ kan. And then ni maksud dia daripada ni lah, international company tersebut, dia akan bagilah training kepada syarikat yang berminat untuk buka syarikat-syarikat diorang dekat negara dia. So kebanyakannya syarikat-syarikat chain, syarikat rantaian ni lah, chain restoran dekat Malaysia, kebanyakannya dibawa masuk daripada Amerika ke Malaysia. Ni kalau syarikat Amerika lah yang saya tahu adalah syarikat Berjaya. Pernah dengar tak Berjaya Hotel? Pernah dengar Berjaya Hotel? Berjaya Hotel tu adalah syarikat Malaysia. Tapi dia punya owner dia Tan Sri Vincent kan. So dia selalu bawa masuk. Sebab tu kalau awak tengok dekat McDonald's, dekat Starbucks, selalunya akan datang tepi tu Dunkin Donut. Sebab dia pair sekali. Dia pair kan. Nak kata bayar royalty, perkataan yang dia gunakan adalah franchisee fee dia gunakan. Yuran franchisee. Kita bayar yuran. Kita bayar yuran nak jadi ahli dia. Macam jadi ahli fan club kan. Gitu. Kau bayar yuran. Macam tu. So nak kata royalty, kalau royalty maksudnya syarikat besar, dia yang kutip kan daripada kita kan. So kita panggil franchisee sebab kita anak lah. Franchisee, dia franchisor. So franchisee fee kita bayar. Royalty lah lebih kurang. Tapi kita tak guna perkataan royalty. Saya kena betulkan sebab awak pelajar entrepreneur nanti bagi ajaran sesat kan. Siapa ajar royalty? Miss Alia. Woi. Bahaya tu. So saya betulkan, which is kita guna franchisee fees. Yuran franchisee. Okay. Right. So setakat tu, so global sourcing, so kita sampai dekat global sourcing kan. So global sourcing, import export tadilah dalam kategori tadi, nampak ni tangga dia tadi, tangga kan. Saya sekarang boleh pakai bahasa Melayu. Saya perasan international student tak ada dalam kelas ni, maybe dia transfer bagi L1 ataupun L3 kan. Okay. So kalau saya laju sangat bagi tahu kan, saya memang bersemangat bila bagi kuliah. Okay, so global sourcing kita nak dapatkan daripada negara mana? So kebanyakannya orang suka beli franchise, maksudnya lesen franchise, sebab bila dia bawa masuk lesen franchise, dia punya customer dia dah confirm akan ada customer. Dah tak payah advertise dah. Signboard yang paling besar dekat Pekalan Cepa, ada yang dah sampai Pekalan Cepa kan? Signboard paling besar kat Pekalan Cepa ni bukanlah signboard UMK. Signboard McDonald. So saya bila bagi je, kalau turun daripada flight awak boleh nampak, dah sampai dah PC, nampak McD kan. Bila flight turun nampak McD belah kanan. Betul media, betul. Kan? So saya bila orang tanya kan, macam mana nak pergi kau punya kampus ni? Kadang kawan-kawan saya datang daripada universiti lain nak datang UMK kan. Sebab bila type UMK dalam Waze, dia ada banyak UMK, betul tak? UMK Bacok, UMK Jeli, UMK Kampus Kota, ada 3 kan. So saya kata, okay, ambil yang kampus kota. Okay, fine. So dia kata, senang je. Kau cari je signboard McDonald, confirm jumpa. Sebab dekat Kota Baru hanya ada 3 McDonald kan. Wakaf Cik Ye, KB Mall dengan Pekalan Cepa. Okay, so bandar diorang tahu. Okay, so Pekalan Cepa saya kata, kalau tak jumpa, follow je signboard McD, mesti jumpa. Mesti jumpa UMK kan. Sebab UMK punya jalan masuk McDonald kan. McDonald belah kiri, UMK belah kanan kan. Kelakar kan. Tapi that's how, bila saya tanya kenapa McDonald parking depan tu, saya pernah tanya macam mana sejarah dia kan.
diorang kata sebenarnya dia nak jadikan the whole Pekala Cepa ni adalah bandar universiti plannya kan. So macam dekat Amerika, dia punya bandar universiti dia, semua restoran-restoran ataupun chain ataupun kita panggil company brand ni, dia berada di satu tempat yang sama. Kalau sebab kita kampus entrepreneur kan, kampus keusahawanan, universiti keusahawanan. Jadi dia akan berada di tempat yang sama. Sebab tu jadi bila diorang propose tempat untuk nak buka McDonald's, diorang propose berada di salah satu kampus UMK. Kan, kampus kota lah yang paling dekat masa tu dengan Kota Baru. Kan, sebab tu kenapa dia berada bersebelahan dengan kampus. Itu yang saya diberitahu kisah dia lah. Tapi saya tak tahu betul ke tak kan. Kalau kisah dongeng lah ni saya tipu awak. Macam tu lah alur terang kan. Okay. Right. So import export kan, kita making product local, sell them abroad. Contohnya McDonald jual ke lokal, ataupun kalau produk kita pun ada juga kan, Malaysia punya produk lokal kita ekspor keluar. Kita pun ada kan produk-produk macam tu, especially fashion items, halal items, banyak exported dekat luar. Masa saya duduk UK, brand Maggi yang datang daripada Malaysia. Kat UK ada brand Maggi tapi bukannya halal. So yang brand Maggi datang daripada Malaysia halal. Kena tahu kan, sebab kita tak boleh sebarang makan walaupun mi segera kan. So produk daripada kalau Maggi tu tulis made in Malaysia boleh makan. Kalau produk tu tulis made in South Africa saya tak boleh makan. Macam tu kan. So ada produk dia macam-macam. Sama je overseas punya produk. Kalau awak tak tahu kan, kalau awak pergi dekat mana-mana dekat overseas, awak pergi masuk je kedai kan, awak tengok ada semua brand Maggi. Brand Maggi lah yang selalunya famous kan. Malaysia kan suka makan brand Maggi kan. So brand Maggi, brand Nestle kan, Maggi punya brand. Sos chili Maggi, sos tomato Maggi apa kan. So bila tengok dekat atas rak, orang ingat halal. Tapi bila you tengok buatan, you kena pusing belakang, you tengok baca dia punya ingredient dia, baca dia punya label dia. Baca dia punya label dia. Kalau sos cili tak kisah sangat. Kan? Malas ni, nak sedih kat sana, lama-lama tak aku ada hilang pun. Betul. Dia cakap dengan siapa lah tu. Perasaan tak tu. Ada tak baju. Ada berapa? 4 buat atas bawah. 1, 2, 3. Barang. Tak di bawah dia. Jadi dia orang kalau letak kain kan. Aramia. Sebab itu kan. Tak sebab tadi tak muat kan. Mereka Okay, tak apa, iklan kan, biasalah tu, online kan. Okay. Alright. So bila kita import pun kita buat benda yang sama. So kalau you tak tahu, you akan main beli je. Tapi you kena tengok adakah halal ke tak. Maksudnya daripada mana, ataupun biasanya ada label halal lah kalau daripada local product. So selalunya yang banyak ekspor, produk-produk Asia yang banyak ekspor ke luar negara daripada Indonesia, Malaysia, Thailand satu lagi. Banyak ekspor keluar kan. Right, so licensing kan. So tu tadi license kan. Lesen ni macam kalau lesen motor dengan lesen kereta nampak kan? Betul tak? Nampak kan kita ada kad lesen kan. Nak check lesen boleh check lesen kan. Tapi bila kita cakap pasal lesen dalam franchising, kita tak nampak. Sebab kita beli, dia tak ada kad. Tapi dia ada membership dia. Kan? So kita tak nampak benda tu. Okay, tapi kita beli licensing. Kita beli. Sama lah macam apa lagi? Lagu kan? Pernah beli tak lesen lagu? Saya rasa mungkin tak pernah kot kan. Selalunya main download je kan yang tidak legal. Kan? So license lagu tu contoh antara lesen yang kita tak nampak tapi kena ada lesen baru kita boleh guna. Nanti kalau nak buat video presentation ke contohnya kan, make sure kena ada cari lagu yang bukan copyright. Kalau tak nanti dia akan mark sebagai copyrighted items. Awak punya presentation tak ada suara. Saya dah banyak student jadi macam tu. Student dia excited, suka nak guna. Macam kejap lagi kan bila saya upload video, saya kena potong bahagian depan video ni. Saya kena potong sebab saya tak bayar copyright lagu tadi tu, lagu Fire Water tu, saya tak bayar copyright dia. So saya kena potong kejap lagi kuliah yang belah bahagian depan tu. Macam tu lah. So kita kena tahu benda tu sebab kalau tak video tu nanti YouTube akan buat turun lah.
You jatuh kena delete. Kan? So licensing sama, bila licensing franchising pun kita kena bayar. Kan? Brand name, teknologi, kan? Okay. So selalunya yang bergaduh pasal benda ni biasanya teknologi lah. Brand telefon, iPhone, iPhone kata Huawei tiru dia, Huawei kata iPhone tiru dia, kan? Kalau you selalu baca, saya tak tahu awak selalu baca ke tak. Saya suka baca berita macam tu kan, menarik. Kan? Sebab dia sentuh bagi ekonomi sebenarnya kan. Jadi teknologi macam ni lebih cepat orang guna. Kan? So kalau kata spa kan, kata saya bagi contoh lah spa, ada setengah teknik dalam spa ataupun urutan, setengah teknik dia kadang copyright, nama nak guna. Copyright. So dia dah develop kan, contohnya lah kaedah massage. Dia dah make sure kan kaedah massage tersebut dah test oleh owner tersebut. Kan? So dia ajar dekat orang lain. Katakan pekerja syarikat dia. Lepas tu pekerja syarikat dia buka syarikat gunakan the same teknik urutan. Dia tak boleh nak marah kalau pekerja dia ambil je teknik tersebut dan letak brand nama dia. Lepas tu pekerja syarikat dia yang pergi copyright kan. Dia tak boleh nak marah sebab dia tak pergi copyright kan dulu. Sebab tu pentingnya copyright. Kalau kata awak ada idea ataupun macam contohlah, macam tadi saya bagi contoh urutan katakan apa lagi? Lirik lagu, apa tu lagu lah. Gubah lagu, benda tu semua make sure you pergi copyright. Sebab benda-benda macam ni yang selalunya bisnes gaduh lah. Contoh yang saya boleh bagi dalam pasal franchising dengan licensing ni, T-Life, sebelum T-Life tukar nama T-Life, nama dia apa? Check Time kan. Dia sebenarnya bukan tukar nama tau. Check Time ni Berjaya syarikat Berjaya bawa masuk Check Time. Check Time adalah syarikat franchise daripada negara Taiwan. Boba lah, minuman boba kan. So Check Time masa tu Berjaya bayar lesen Check Time. Okay, bayar lesen untuk Check Time masuk. So banyak cawangan Check Time kena cawangan. Okay, mula-mula dulu tak banyak boba punya syarikat kan masa tu. Okay, lepas tu saya rasa dia punya kontrak maybe 5 tahun kot. Rasanya lah kontrak dia 5 tahun. Lepas tahun ke-5 sepatutnya dia nak renew lah kan lesen. So apa yang Check Time buat, saya rasa dia ada kontrak. Check Time tak supply produk ikut spesifikasi yang sepatutnya. Contohnya macam bancuhan air tu, dia orang punya bancuhan air biasanya dalam bentuk serbuk tau. So maybe dihantar bukannya sepatutnya perisa lain ataupun dia tak stok up perisa dia. Okay, so Berjaya marah lah. Kan? So kira Check Time ni macam melanggar lah diorang punya agreement, melanggar diorang punya kontrak perjanjian. So Berjaya terminate daripada Check Time Taiwan. Terminate Okay, so bila terminate, market boba masih ada. So apa yang dia buat jenama T-Life. Berjaya buat sendiri jenama lokal T-Life. Dia buat gunakan konsep yang sama. Sebab tu kalau awak tengok colour diorang sama, purple, perasan tak? Colour signboard dia. Kan? So bukan rebranding So Berjaya punya effort masa tu sebab dia dah tahu macam mana Check Time punya business. So dia buat sendiri konsep boba T-Life untuk buka franchise T-Life. And then ini yang problem bila dalam segi kontrak. Saya rasa dia tak ada kontrak bila biasa saya kerja dulu, kalau kata saya kerja dalam HR, saya berhenti kerja daripada syarikat tersebut, saya tak boleh bekerja dalam mana-mana syarikat HR 2 tahun ke hadapan. Kita panggil non-competing contract. Dia ada benda macam tu. So saya rasa Berjaya dengan Check Time masa tu tak buat non-competing contract. So apa yang buat lepas tu, elok je T-Life buka cawangan dia bulan depan, Check Time masuk direct dekat Malaysia, pakai je nama Check Time. So maksudnya Taiwan punya brand tu terus masuk Malaysia punya market. So compete. Direct competitor lah ni dalam bisnes. Salah ke tak benda tu? Kan? Salah ke tak benda tu? You rasa? Tak.
Kalau you jadi berjaya, you marah ke tak? Marah lah. Kan? Aku yang introduce kau, lepas tu kau ambil, aku kenalkan boyfriend aku, lepas tu kau rampas boyfriend aku. Seolah-olah macam tu lah. Kan? Betul tak? Kan? Bagi contoh boyfriend. Senang korang faham. Kan? Seolah-olahnya itu apa yang check time buat. Kalau jadi kat you marah ke tak orang ambil boyfriend dekat kau? Mestilah marah, kawan baik. Marah. Kan? Kawan baik pula tu. So nanti, so saya bagilah, ni kan bakat-bakat usahawan kan. So saya bagi tahu awak kena ada non-competing agreement. Mesti kena ada nanti awak nak kerja. Sebab ini memang contoh yang paling selalu saya bagi contoh ni dalam kelas keusahawanan. Supaya student faham betapa pentingnya non-competing kontrak. Kan? Benda ni dah jadi dah. Bayangkan syarikat berjaya tu consider bilion punya syarikat kena macam tu je dengan check time. Imagine So bayangkanlah kalau kita ni syarikat yang baru nak start. Orang akan lagi selalu buat. Jadi pentingnya copyright, pentingnya non-competing agreement. Kena ada. Dia non-competing agreement ni dia bukan sepanjang masa tau. Dia selalunya biasanya tempoh dia 2 tahun, 5 tahun macam tu je biasanya. So katakan lepas 2 tahun kalau dia ada non-competing contract, lepas 2 tahun terminate dengan berjaya, baru check time boleh masuk market Malaysia. Ini tak, sebulan dia dah masuk. Baru sebulan terminate, bulan depan dia masuk dah. Tu dia jadi compete kontrak tu. Faham tak maksud saya? Macam tu. So kita bagi tempoh bertenang lah. Tu maksud dia non-competing kontrak ni, tempoh bertenang kan. Dah lah rampas boyfriend aku nak melupakan move on at least 2 tahun. Betul tak? Contoh, 2 tahun. Lepas 2 tahun tu, barulah ni kan. Dah lah rampas boyfriend, bulan depan ajak pergi wedding. Kan, rasa nak bakar je kenduri kahwin ni. Tu maksud dia, competing contract ni. So itu saya bagi contoh yang mudah untuk awak faham. Okay. And then kita ada Global Strategic Alliance. Biasanya syarikat ni kita panggil macam collaborate lah, collaboration. Awak selalu tahu collaboration daripada segi lagu, daripada segi movie. So syarikat pun kebanyakannya dia ada collaboration. Okay. So collaboration apa yang awak suka? Ada tak collaboration kat? Proton and Geely. Oh boy. Proton dengan apa tadi? Satu lagi? Geely kot. Jimmy? Syarikat China. Okay, syarikat China, alright. So apa electric cars, dia nak buat apa? Kereta elektrik ke? Kan? Sebab itu market yang Proton belum tap lagi. Kereta, saya rasa kereta elektrik je yang dia belum buat lagi rasanya sekarang ni. Siapa yang kata tak faham? Kereta terbang. Kereta terbang. Kereta terbang lambat lagi. Kan? Okay. InsyaAllah nanti saya boleh explain kemudian. Okay, tak ada masalah. Okay. So banyak collaboration local brand dengan international brand. Selalu K-pop kan, selalu korang tahu K-pop je collaborate kan. Lady Gaga dengan Blackpink kan, korang tahu yang tu kan. Korang tahu yang tu. Tapi dalam syarikat pun sebenarnya ada kan. So Proton dengan apa tadi, Jimmy contohnya, katakan apa, Mama Sap dengan Duck kan, katakan bukan. Dia buat dengan siapa? Lofa kan, is it? Mama Sap dengan Lofa, syarikat bakery, bake items dengan fashion brand kan. So benda tu common sekarang ni sebab bila kata orang yang suka makan kek, dia tengok macam best juga ni kalau beli lipstick Lofa. Saya rasa dah tak ada dah, tapi hari tu masih diorang buat promotion tu kan. Beli lipstick Lofa ni kan. So beli, walaupun sebenarnya you tak pakai pun lipstick, tapi sebab you selalu nampak dekat website Mama Sap kan, awak beli. Mama Sap is a local brand untuk kek kan sekarang kan, chain punya kek kan. Okay. So awak akan beli. So dia dapat tap dua-dua. So peminat Lofa pun walaupun dia orang ni selalu beli barang kosmetik, tapi bila tengok iklan lalu dekat website, katakan website Lofa pasal collaboration dengan Mama Sap, diorang pun akan beli produk Mama Sap. Sebab tu kebanyakannya syarikat, terutamanya syarikat international, bila dia baru nak masuk negara mana-mana, especially negara tu ada budaya berbeza, dia akan collaborate dulu dengan syarikat tersebut. So it's a good thing that Proton, contohnya lah Proton nak masuk market China, dia kena collaborate dengan company China.
So katakan company Malaysia nak buat produk dekat negara Jerman, dia collaborate lah dengan produk negara Jerman. So strategi ni selalu orang gunakan bila kita nak masuk market baru. Kan, Australia nak masuk Malaysia ke, ataupun Malaysia nak masuk Australia ke, katakan. Tu contoh lah. Okay. Okay, so this is jenis-jenis syarikat global yang ada. Macam mana kita explain? So macam tadi, McDonald's semua ni adalah global corporation. Saya start daripada bawah, global corporation. Okay. So dia adalah centralized dekat sesebuah negara asal tersebut. Okay. So McDonald's ataupun syarikat-syarikat restoran, apa lagi, hotel, kan? Banyak syarikat hotel, kebanyakannya adalah global corporation. Diorang ada dia punya home base, and then daripada home base tu dia akan pecah ikut, kita panggil region lah, regional, kita pecah ikut regional, kan? And then dia akan monitor by headquarters, kan? By HQ dia akan monitor begitu, kan? So keputusan dia akan ikut region, and then orang akan, maksudnya orang yang beli lesen, contohlah orang yang beli lesen McDonald, dia tak perlu pergi Amerika nak belajar macam mana nak buka syarikat. Sebab dekat Malaysia ada pakar yang mengajar macam mana nak buka syarikat McDonald. Macam tu. Jadi dia tak pernah pun jumpa CEO tersebut. Ingat lagi, figurehead. Dia tak pernah jumpa pun owner McDonald's dekat US tu. Tak pernah jumpa. Sebab dekat Malaysia pun boleh training. Tapi syarikat tu ada dekat mana-mana negara lain. You pergi Vietnam ada McDonald's, or pergi India ada McDonald's, pergi negara Arab ada McDonald's. So dia adalah global corporation sebab dia berada di mana-mana sahaja. Tapi orang dekat lokal tersebut yang ajar macam mana nak buka syarikat. Tu maksud global corporation, syarikat global. Okay. So syarikat kedua adalah transnational. Kita cross negara. Kita cross negara, apa syarikat yang famous transnational lah. AirAsia antara yang famous pasal transnational, walaupun dia punya home base di Malaysia, tapi dia punya business dia targeted kepada certain area sahaja. Dia tak, kalau global kita cover semua, almost semua negara ada syarikat tersebut. Starbucks katakan kan, ada kat UK ada, dekat US ada, kat Malaysia ada, kat Jepun ada. Tapi transnational dia hanya fokus satu kawasan. So AirAsia dia hanya fokus Asia Pasifik. Sebab tu kalau tengok kan penerbangan AirAsia dia hanya pergi negara-negara Asia sahaja dengan Australia. Australia masuk negara Pasifik kan. Dia hanya masuk Pasifik. Asia Pasifik. Dia fokus kepada satu tempat. So dia tak AirAsia dulu ada pergi UK, sekarang dah tak ada. So dia dah tak ada. So bila dia fokus satu tempat, dia punya bisnes dia lebih dekat dengan budaya Asia daripada negara global punya style lah. So AirAsia, sebab tu dia bagi nama syarikat dia AirAsia, Air Asia. Sebab tu dia bagi nama syarikat dia itu. Tu dia punya target dia lah, transnational ni. Apa lagi transnational punya syarikat? Shopee adalah transnational, home base Shopee Singapore kan? Betul tak silap saya? Singapore. So kalau kita compare dengan Amazon, Amazon global sebab dia banyak lagi platform, cover banyak negara, tapi Shopee hanya cover negara-negara Asia Tenggara kalau operasan. Sebab tu awak boleh beli seller daripada Singapore, Indonesia, apa lagi? Korea, China, Jepun, Taiwan katakan kan. Tapi dia tak ada seller daripada Amerika. Kan? Saya tengok tak ada pun lagi lah setakat ni kan. So dia masih transnational. App dia hanya fokus kepada negara Asia. Tu masuk transnational. Okay. And then kita ada multi-domestic. Kadang-kadang kita panggil multinational. Multi-domestic ni kadang kita panggil multinational company. Okay. So dia fokus kepada local market. Berjaya Hotel antara yang fokus kepada local market. Dia punya strategi main dia local market. Walaupun dia ada cawangan dekat mana? Kat UK dia ada, tapi dia punya main business dia adalah dekat Malaysia. Apa lagi? Multinational, multi-domestic company ni
bila kita panggil multi ni, maksudnya syarikat dia besar, dia bukan syarikat kecil. Kan? So dia punya employee maybe 1,000 kan, bukan 100-200 macam tu lah, dia memang ada 1,000, banyak cawangan. Lepas tu dia ada anak syarikat kecil-kecil macam tadi, atas berjaya, so bawah kan, kalau kita kata hierarki kan, kita kata hierarki, lukis hierarki, bawah tu ada syarikat hotel, kita ada syarikat restoran, kita ada syarikat penerbangan contohnya kan. So kita ada travel agent, jadi dia besar dia punya bisnes dia kan. So apa lagi selain daripada multinational, multi domestik, kalau saya ingat nanti kita patah balik. Right? Mega holding dia. Apa dia? Mega holding. Mega holding yang korang selalu tengok tu kan, walaupun tak tahulah bisnes itu betul ke tak. Kan? Mega holding. Kan. So kalau kata betul mega holding tu ada kat Malaysia ni kaya Mustafa Kamal tu. Kan? Okay, Proton. Okay, Proton is a multinational company, betul? Proton. Tadi Proton dengan Geely kan. So Proton sendiri multinational company. Proton. Dia sebenarnya atas daripada Proton. Proton ni sebenarnya salah satu je bisnes dia. Atas daripada Proton, pernah dengar DRB tak? DRB. Dia huruf je DRB Highcom. Yes, DRB Highcom. DRB Highcom tu sebenarnya parent company dia. Dia lah syarikat multinational. So dia punya bisnes bawah DRB ni pembuatan transportation. Proton salah satu, dia ada buat lori, lepas tu pos Malaysia bawah DRB kan. Apa lagi tak silap saya, dia banyak fokus transportation DRB ni. Dia antara famous multinational company kat Malaysia kan. So tu antaranya lah. So siapa yang interested maybe kan, student entrepreneurship pun boleh je sebenarnya kerja kat DRB Highcom, tak ada masalah kan. Yeah. Right. So and then macam mana kita nak tahu kita nak manage, how we are going to manage global organisation. So dulu lebih mudah nak manage sebab dulu budaya kita lebih kurang sama. So maksudnya syarikat yang kita manage tu hanya local punya syarikat, cara kerja Malaysia. And now kita ada macam-banyak jenis cara kerja kan. Cara kerja Korea, cara kerja Jepun. Kalau pergi Pro 2 syarikat Jepun kan. Cara kerja dekat Pro 2 memang guna cara kerja Jepun. Dia tak guna cara kerja Malaysia. Dokumen-dokumen dia ada dalam bahasa Malaysia, ada dalam bahasa Inggeris, tapi dia depend on, kebanyakannya on Japanese punya language. So dia memang kebanyakannya staff dia orang yang kerja dekat Pro 2, dia memang bagi insentif untuk staff yang boleh berbahasa Jepun. Okay. So samalah dengan syarikat Hyundai kan, Korea punya brand kan. Hyundai ni samalah konsep dia. Samsung sama je konsep diorang ni. LG, Samsung. Saya ada kawan kerja dekat Samsung, LG, diorang memang boleh cakap bahasa Korea. Pergi belajar, boleh cakap bahasa Korea. So sebab nak communicate dengan bos ataupun kadang daripada visitor, engineer daripada luar negara, daripada Korea sendiri yang datang ke Malaysia, dia kena cakap bahasa Korea. Orang-orang Korea dekat syarikat Samsung dan LG apa semua ni, diorang pun belajar bahasa Melayu. Sebab dia tahu market dia akan masuk Malaysia, so diorang pun belajar bahasa Melayu. So kadang-kadang bahasa dekat syarikat dia sama ada guna bahasa Korea ataupun guna bahasa Melayu, tak guna pun bahasa Inggeris. So dia belajar dua-dua. So saya ada kawan yang ajar staff Samsung untuk berbahasa Melayu. Saya ada kawan yang macam tu kan. So dia ajarlah diorang ni macam mana kan. So diorang tak cakap macam kita cakap diorang kan. Dia tak ada, dia belajar bahasa Melayu baku kan. Okay. So bila kita manage of course lah setiap global ni kan, ataupun setiap syarikat dia akan ada pro and cons lah. Ada kelebihan, ada kelemahan. Okay. So this is some of things yang akan berlaku dalam global company. Okay. So Hofstede, nama dia Hofstede kan. So Hofstede kata ada 5 kriteria yang akan menyebabkan masalah bila kita bekerja dekat dalam syarikat-syarikat global kan? Ataupun dunia sekarang lah sebenarnya, dunia sekarang, sebab kebanyakannya syarikat global dah ada pun dekat Malaysia. Satu adalah power distance kan? Power distance meaning kita, maksudnya pekerja dengan bos
kita ada jarak yang pada kita anggap macam bos kita ni kita tak kenal. Satu, and kita rasa ada jarak antara kita dengan bos. Maksudnya dia je yang buat keputusan, kita tak boleh nak buat. So sebenarnya benda ni jadi dalam McDonald's katakan. McDonald's bila dia nak buat signboard contohnya, dia tak boleh buat signboard ikut-ikut suka hati dia je. Dia kena follow, dia ada guideline nak follow signboard. Satu, sebab dia dah sign kontrak dengan McDonald's, saya akan follow apa saja rule McDonald's. So dia tak boleh tukar lambang McDonald's dekat syarikat dia, tak boleh tukar warna pink. Sebab warna McDonald's warna kuning. Tu contohnya power distance sana. Bila mana kita dah sign, kita tak boleh tukar dah. Right. So dia kena terima apa sahaja yang McDonald katakanlah esok McDonald kata dia nak tukar signboard warna merah, semua orang kena tukar signboard warna merah. Itu maksud power distancing. And so keputusan tu owner syarikat tak boleh buat sebab yang beli franchise tu owner syarikat lah. Dia tak boleh buat keputusan tu. Yang akan buat keputusan tu adalah headquarters, central. And kalau central kata tukar colour, semua orang kena tukar colour. Sebab tu kalau awak perasan bila McDonald's sekarang branding, kalau restoran McDonald's sekarang dia punya background dia warna grey dengan warna putih. Dah bukan pakai kuning, lambang dia tak tukar M. Tapi dia punya signboard dia sekarang, dulu signboard dia merah. Merah kuning, background merah, tulisan kuning. Sekarang punya signboard, pergilah McDonald's untuk tengok. Sekarang punya signboard, background warna grey, depan warna putih. McDonald punya signboard sekarang. Bila tukar, semua kena tukar. Satu Malaysia. Tu maksudnya. So boleh pergi mana-mana saja McDonald, tengoklah. Signboard dia dah lain sebenarnya. Awak compare, cuba Google, cari image McDonald dulu. Lain signboard. Dia kena tukar. Kan? So itu yang kebanyakannya orang, ada setengah orang tak boleh terima macam tu. Sebab macam habis lagi duit aku, baru je tukar lagi. Contoh. So depends on awak lah interested ke tak to work with global company. Okay. And then global company dia ada juga perbezaan antara individualism dengan collectivism. Individualism adalah orang yang semua benda yang dia buat adalah untuk individu, untuk kelebihan individu. And then dia ada collectivism, apa saja keputusan dibuat adalah bersama-sama. So negara Malaysia, kita adalah negara collectivism. Negara Asia semua adalah negara collectivism. Semua negara Asia, bukan sahaja Malaysia. Semua. Negara Jepun pun macam tu, kita macam tu. Kita apa-apa bila nak buat, kena undi dulu. Kita. Ataupun kena semua orang setuju, baru kita boleh buat benda tu. So negara kita macam tu. Bila semua orang disagree, kita pun akan pergi cepat-cepat pergi Facebook ke Twitter, aku pun nak tulis juga. Like. Bila protes, semua orang protes. Sebab negara kita macam tu. Sebab tu bila jadi COVID-19, negara collectivism macam negara kita lebih senang pulih. Sebab bila government kata semua orang kena pakai mask, adalah yang tak nak. Okay, saya faham yang tak nak tu belakang cerita. Kita cakap majority pakai je. Tak tanya dah. Tak tanya dah. Kena pakai, government kata kena pakai mask. Okay, tak apa. Kita pergi beli mask, pakai. Government kata Dr. Hisham kata kena pakai face shield. Kita pun beli face shield pakai. Dia kata kena pakai double mask. Kita pun beli double mask. Kita tak tanya dah. Sebab negara kita dan negara-negara Asia adalah negara collectivism. Kita akan buat bila majority orang dalam negara kita buat. Kita macam tu. Okay. So berbanding negara-negara Eropah dan negara-negara barat lah, kita panggil lah. So negara-negara barat dengan negara-negara Eropah adalah negara individualism. Bila mana keputusan yang dibuat adalah semua kena berdasarkan daripada pilihan individu itu sendiri. So bila nak pakai mask contohnya, diorang akan tanya dulu, kenapa saya kena pakai? Apa reason dia? You kena suruh saya pakai, apa yang saya akan dapat? Benefit kalau saya pakai. Dia akan duduk dulu argue dengan KKM, kenapa dia kena pakai? Itu negara dia. Jadi diorang boleh je keluar daripada gate rumah dia, tak pakai mask pun tak apa. Sebab memang itu negara dia macam tu. Bukan kata tak kena saman, dia pun ada peraturan, tapi dia bagi pilihan, kau nak pakai ke tak pakai ikut kau. Dia tak boleh nak baca negara kita wajib tak pakai kena saman 1,000. Negara dia tak boleh buat macam tu. Sebab kalau dia buat, orang akan lebih marah dan orang akan lebih protes.
Itu bezanya negara Asia dengan negara Eropah. Sebab tu kalau buat tengok dekat US, susah nak buat peraturan pasal comply pakai, ikut peraturan pakai mask. Memang susah nak buat. Sebab negara dia adalah semua adalah hak asasi manusia. Kami boleh diberi pilihan untuk nak pakai mask, untuk nak terima vaksin ataupun apa-apa je lah. Sebab negara dia adalah negara individualism. Cara dia dibesarkan maksudnya. Cara dia. So keputusan dia adalah keputusan individu. Dia tak kisah pun. Orang lain sakit kan taklah. Dia macam tu. Janji, aku tak nak pakai. So kalau katalah mana tahu rezeki you kan duduk dekat negara barat, dekat Eropah ke katakan, ataupun dekat US, dekat Australia kan. You jangan marah You jangan macam alamak kalau kat Malaysia ni benda ni tak ada apa pun. Memanglah. Sebab dekat Malaysia kalau KKM kata buat je, follow je. Kita buat je, follow je. Tak ada tanya dah. Kalau dekat negara dia sebab saya tahu, saya pernah duduk sana 3 tahun kan. Memang mula-mula culture shock lah. Sebab dia bagi saya kebebasan untuk berfikir. Kita tak pernah ada kebebasan untuk berfikir kat Malaysia. Saya yang tiba-tiba ada kebebasan untuk berfikir kan. Tiba-tiba macam, alamak, bila dia bagi banyak masa untuk berfikir kan, saya macam, aku tak tahu nak buat apa. Memang saya lost tu, first year, terkejut kan. Tak pernah diberi kebebasan untuk berfikir dan membuat keputusan. Sebab nak kata kita terlalu biasa dengan sistem, orang dah bagi peraturan 1, 2, 3, 4, 5 untuk kita follow. Itu kelemahan kita lah. Maksudnya kelebihan kita sebagai kolektivism juga adalah kelemahan kita sebagai kolektivism. Bila apa-apa je nak buat, dia mesti kena ada peraturan. 1, 2, 3, 4, 5. Baru kita boleh buat. Buatlah apa-apa pun, jawab soalan exam ke katakan. Saya selalu dapat soalan daripada student bila student buat assignment. Tak tahu nak buat assignment. Tak tahu, miss nak buat assignment ni? Tak tahu. Sebab apa tak tahu? Sebab kat sekolah tak pernah ajar. Tak pernah ajar untuk berfikir. Dia ajar ada peraturan 1, 2, 3, 4, 5. Nak jawab soalan ni kau ikut ni. Ni dia punya rule dia. Saya tak payahlah mengaku kan. Saya tahu sebab saya pun berada dalam position macam tu. Saya memang mula-mula duduk kat UK menangis. Sebab alah apa yang you buat ni ni semua by book. Kita tak nak. Kita nak you guna fikiran you sendiri. Saya first year tu menangis sebab kan aku tak pernah kena guna kepala otak peras sendiri buat. Tak pernah. Tapi sebab saya duduk negara individualism masa tu macam in a way saya struggling kan. Ada bagusnya adalah saya tahu saya punya kekuatan apa, saya punya kelemahan apa kan. Sebab tu bila saya masuk kerja balik, saya jadi lebih macam aku boleh buat benda ni dengan lebih baik kan. So kebanyakannya yang ada ciri-ciri macam ni lah. Saya tengok kebanyakannya usahawan dekat Malaysia, kebanyakannya ada ciri-ciri walaupun dia adalah orang Malaysia, tapi disebabkan usahawan, dia ada banyak lebih ciri-ciri individualism berbanding kolektivism. Kalau dia follow orang lain buat bisnes, memang dia tahu dia takkan berjaya. Sebab tu dia kena tahu dia tu kena unik. Itu bagusnya individualism. So kebanyakannya entrepreneur di Malaysia, usahawan di Malaysia ada ciri-ciri individualism, which is bagus untuk mereka sebagai usahawan. So saya rasa you all pun by the time 4 tahun akan ada juga sikit. Kalau tak 80%, at least you akan ada dalam 10 ke 20% individualism. Bila mana you tahu apa yang you buat tu adalah you percaya benda tu bagus. Macam tu. Which is good, jangan kata tak bagus. Saya bagi tahu je orang Malaysia kebanyakannya kolektivism. Bukan kata kat Malaysia tak ada individualism, ada. Okay. So ciri-ciri ni antara yang ada lah. Okay. And then kita ada avoidance. Bila kita tak suka sesuatu benda kita tak buat. Ni antara konflik lah, kita panggil konflik dalam global culture. Jangan buat terus. Kalau tak suka, tak payah buat terus. Ada negara yang macam tu. Negara kita pun sebenarnya ada je. Kalau bab makanan contohnya kita very strict kan, Malaysia kan. Kita very strict kan. So kalau restoran yang tak ada logo halal, saya rasa kita tak tengok apa sebenarnya logo halal. Tapi kita tengok owner dekat depan tu. Bila kita nampak muka depan tu bukan Melayu contohnya, bukan Melayu, muka rupa Melayu, kita tak nak orang masuk. Avoid.
So memang tu normal berlaku lah dekat dalam negara kita. Tapi sebenarnya kalau kita masuk restoran dia, kita tengok oh dia ada logo halal sebenarnya. So bila pergi overseas pun jangan pelik sebab kat overseas diorang of course bukan pakai macam orang Malaysia pakai. Tapi dia sebenarnya restoran halal. Ada macam tu. Saya pernah pergi Hong Kong, memang totally diorang ni dia panggil lah diorang China Utara lah. Dia China Utara. Dia ni Muslim community tapi of course lah rupa Cina. Rupa Han, orang Han, Chinese kan. So diorang ni memang rupa Cina tapi dia sebenarnya Melayu Muslim community, Chinese Muslim community tapi memang muka Cina. So normal je sebenarnya kan. Cuma kita punya perception orang muka Chinese bukan Muslim contohnya. Tu perception kita sebagai negara kita. Tapi sebenarnya dekat luar sana bila you pergi mana kalau kan sebab nanti you mesti akan pergi travel juga kan. You akan tengok macam-macam orang. Islamnya bukan Melayu je. For example. So you have like so many religion with so many different faces and languages. Okay? And then kita ada long term orientation. Bila syarikat tu dah build lama, bila kita nak ubah, lebih susah kita nak ubah. Sebab dia dah terbiasa perkara tersebut. Jadi bila kita nak ubah macam dulu kita dah biasa buat macam ni, kenapa nak ubah? Ni normal lah dalam mana-mana syarikat lah. Bila culture tu dah selalu buat kan. Macam nak ubah sistem belajar lah sekolah. Tiba-tiba kata nak masukkan, mula-mula masukkan UPSR. Awak sempat lagi kan ambil UPSR on paper kan? You all sempat lagi kan? Ambil exam UPSR. Sempat kan? So mungkin adik-adik awak tak lalu dah exam UPSR sebab dah tak ada. So lepas tu dia kata nak masukkan peperiksaan PMR pula. Sekarang tak panggil PMR, sekarang panggil apa? PT3 kan? Tapi dah tak ada. So sejak tahun lepas PT3 dah tak ada. Saya pula untunglah budak zaman sekarang. Orang macam saya pandang macam tu kan. Walaupun bila tanya student PT3, tak best lah tak ada exam. Sebab cikgu yang bagi markah. Dia kata kan kalau cikgu you okey dengan you, tinggilah markah. Kalau cikgu you tak suka you, rendahlah markah you. Pula kan kelemahan dan kelebihan. So bila kita nak ubah sesuatu, dia akan ambil masa lah. So nanti mungkin nak cancel SPM pula kot, tak tahu. Lepas tu nak cancel STPM. Lepas tu bila sekarang masuk universiti pun macam mana ada orang nak ukur budak ni masuk universiti lah. Contohlah. So daripada ada A, tiba-tiba dah tak ada A kan. Tu contoh lah. Bila kita nak ubah akan ambil masa kan. And then achievement versus nurturing. So achievement itu problem jugalah sebenarnya. Bila mana okay. So ada society yang dia pentingkan achievement. Bukan semua negara tapi kebanyakannya negara Asia memang terkenal dengan sangat semua kena nombor satu. Saya pun tak tahu kenapa kan, kita terlalu pentingkan achievement daripada kita nurturing ni, maksudnya kita concern dengan relationship orang. Budak ni okey ke tak, dia boleh buat ke tak benda ni kan. So masa saya duduk kat UK, diorang kebanyakannya lepas habis sekolah menengah, bila tanya cita-cita nak jadi apa kan, diorang kebanyakannya nak jadi ni tahu, barber ataupun beautician. Kerja-kerja yang melibatkan skill kan, tukang rumah, potong rambut kan, barber kan, diorang panggil barber and beautician lah kan, tukang ni lah kecantikan beauty ni kan. Diorang kebanyakannya macam tu sebab negara dia, kenapa negara dia macam tu, kena faham lah. Sebab selalunya excited kan sambut birthday 21 independent, betul? Dah sambut belum birthday 21? Belum lagi kan? Belum. Belum lagi kan? So dekat negara Amerika, sebab kita banyak tengok TV Amerika. Okay, so kebanyakannya dekat negara Amerika, dia excited sambut birthday 21 sebab dalam peraturan negara dia, umur 21 adalah umur awak adalah orang dewasa. Awak boleh kerja sendiri, buat keputusan financial sendiri, bebas daripada ibu bapa. Okay, itu negara dia, negara dia.
Sebab tu saya pelik bila mana orang Malaysia excited cakap 21 years old, freedom. Saya umur 21 duduk dengan mak ayah saya lagi. Which bukanlah, maksudnya saya dah start kerja tapi apa-apa masih bawah mak ayah saya. Sebab kita negara Asia. Negara Asia umur 21, you masih bawah mak ayah you. Macam mana pun. Kalau perempuan lepas dah kahwin baru dilepaskan. Maksudnya, dia selalunya macam tu. Tapi apa-apa pun biasanya kita akan patah balik dekat rumah. So negara kita sebenarnya tak wujud umur 21 freedom. Tak ada. Sebab bukan budaya Asia macam tu. So budaya kita lebih kepada family relation. Budaya barat, umur 18, cepat-cepatlah kau keluar daripada rumah aku ni, pergi kerja independent, tak payah pakai duit aku dah. Tak payah pakai duit aku dah. So if you want freedom, meaning awak tak perlukan duit daripada mak ayah awak dah. Rumah sewa ke, belajar daripada UMK ke, nak kahwin ke, awak tak perlu duit mak ayah awak dah. Then itu baru betul freedom. Itu maksudnya 21 freedom yang student suka cakap. Bukan student je, saya pun ada cousin, adik-adik saya cakap benda yang sama. Saya kan bila dia cakap benda tu kat saya kan, saya nak tergelak kan. Bukan tergelak apa, maksud saya macam awak faham tak maksud freedom tu apa kan. Maksudnya awak memang takkan ada langsung support daripada family, especially financial. That's what you mean by freedom. So budak Asia ready ke tak? Kebanyakannya budak Asia tak ready sebab family kita bukan macam tu. So kita punya society, collectivism, kita value relationship. Sampai kau umur 60, kalau mak ayah hidup lagi, mak ayah awak masih mak ayah. Maksudnya awak still kena balik jaga mak ayah awak itu. Asia memang itu budaya Asia. Kalau kat US tak payah. Umur 60 kalau awak umur 60, mak ayah awak dah tak sihat, awak boleh je hantar pergi rumah orang tua. Masa saya duduk kat UK, bandar yang saya duduk tu memang kebanyakannya bandar orang tua Anak diorang memang tak balik pun tengok diorang. Sebab diorang punya society macam tu. Anak semua kerja jauh. Lepas tu diorang pergi mana-mana kedai sendiri bawa lah tongkat. Tongkat satu, lepas tu yang saya suka dia ada wheelchair yang ada elektrik kan. Dia ada wheelchair elektrik tu. Diorang jalan lah pergi bandar seorang-seorang beli barang apa semua dengan tongkat dia. Dan benda tu normal. Itu maksudnya. Tapi macam society kita, kalau buat macam tu orang kata, dia ni tak mengenang budi. Dah mak ayah dah tua, tak jaga pula tu kan. So society kita lain. Itu maksudnya framework ni. So dalam global culture bila kita bekerja, kita negara yang pentingkan relation. Sebab tu bila kita kerja, kita kena sensitif lah benda ni. Maksudnya kita kena ambil tahu orang dalam bekerja negara kita orang macam mana. So ni dia bagi contohan, saya dah explain lah tadi sebenarnya. So kalau tengok negara kita tinggi dekat mana. So negara kita kolektif lebih kepada power distance tu sebenarnya negara kita banyak power distance, tak pelik pun. And then apa lagi tadi? Achievement. Okay. So ni saya explain dah sebenarnya ni. Ni dia bagi contoh-contoh negara tapi sebenarnya saya bagi dah tadi. Okay. So in group collectivism ni contoh saya bagi kan. Ni negara yang collectivism dengan negara yang bukan. Okay. And then performance, negara yang pentingkan performance, kebanyakannya negara Europe semua measure dalam bentuk performance. Negara kita pun sekarang measure dalam bentuk performance. Lepas tu kebanyakannya syarikat-syarikat East Asia kita panggil lah, Hong Kong, Taiwan, Jepun, China adalah performance based punya country. Saya baru tengok video pasal negara China dipanggil apa? Budaya what? 996 is it? So kau kena kerja daripada pukul 9 betul ke? 9 pagi 9 malam something. Memang very long hours. This is culture, nanti saya share video tu dengan you all kan. This is culture yang dekat negara dia normal. Memang dia expect you awak kena datang sebelum bos datang, awak kena balik selepas bos balik. Kalau bos kau balik pukul 10 lah kau balik. Tu masuk negara dia performance based kan. Gila kan, tak gila kan. Tapi syarikat kat Malaysia pun sebenarnya ada je macam tu. Saya pernah kerja dengan bos macam tu kan. Memang rasa hewaya jugalah hidup saya waktu tu. Sempat saya kerja nak dekat setahun. Saya datang sebelum bos datang. Pukul 7 aku dah sampai depan office buat KL. Office hours start pukul 9. Saya habis kerja pukul 6 tapi bos saya balik pukul 7. Saya balik pukul 7.
Tu yang paling gila saya pernah kerja. Maksudnya saya sampai rumah pukul 9 malam. So bayangkan dah 7 pagi sampai 9 malam. Hari-hari setahun macam tu kan. So kata kalau kata Malaysia tak ada, bohong lah. Sebab saya tahu saya pernah kerja syarikat macam tu kan. Bos Melayu tapi dia kerja macam Chinese culture. Memang macam tu dia kerja kan. Okay. And then ini objektif ketiga. Okay. So bila dalam global society ni kita fikir kadang macam dunia ni cepat berubah kan. Sebenarnya kebanyakannya culture, especially culture sekarang lah, kita expect semua benda akan balik kepada masyarakat. CSR kan, pernah dengar? Corporate Social Responsibility. Okay. Kita expect apa sahaja yang bisnes kita buat akan patah balik kepada kebaikan society. Itu secara ideal kan, tapi kebanyakannya company bila orang buat kajian ni topik Dr. Zatul lah kan, mungkin korang belajar ekonomi dengan Dr. Zatul kan. So Dr. Zatul ni dia punya research dia lah kan, kebanyakannya syarikat sebenarnya saya rasa 20-30% sahaja yang betul-betul corporate social responsible, orang yang betul-betul bila syarikat dia difikirkan macam mana nak balikkan kepada society kan. So sebab tu syarikat-syarikat besar selalunya jadi target bila mana berlakunya keadaan ekonomi tak stabil contohnya, ataupun ada konflik kan, macam Yahudi punya kisah kan, Israel punya kisah kan. Syarikat pertama yang akan jadi target bila berlakunya konflik dengan Israel adalah syarikat-syarikat yang base dekat Amerika, sebab kebanyakannya ekonomi Amerika 70-60% control by Jewish, by orang Yahudi kan. So sebab tu negara dia selalunya jadi target syarikat dia. So sebab tu bila jadi bom dekat Bali katakan, first kali diorang bom adalah mula-mula hotel-hotel US dan juga Starbucks contohnya, KFC katakan kan. Itu antara target pertama. Sebab ekonomi US macam tu, dia punya ekonomi control by orang Yahudi. So bila franchise dia masuk negara mana-mana, semuanya owner dia sama, patah balik kepada headquarters. So kalau kita kata macam mana kita nak kurangkan, saya pun beli, bukan saya tak beli, saya pun beli Starbucks. So kita kurangkan purchase, itu yang kita boleh buat, dan kita lebih banyak supportkan kepada local business kita. So itu yang sekarang ni Malaysia banyak promote kepada buy local products. So bila kita punya local economy kita strong, kita tak berapa dependent on international organisation, company, syarikat-syarikat international. So it's not easy lah, benda tu agak susah nak buat. Sama ni macam baru ni lah, macam rule Malaysia dengar bajet 2022, ada dengar tak? So kalau kata you dengar lah bajet 2022 kan, so Malaysia kenakan cukai buat kali pertama untuk vape kan, untuk e-cigarette kan, rokok elektronik kan, Malaysia kenakan cukai kan. Orang marah sebenarnya, sebab apa? Kebanyakannya negara, terutamanya negara Asia, ban rokok elektronik, buang terus, tak boleh masuk dekat negara Malaysia. So itu problem dia. Bila kita kutip cukai, kita masih contribute kepada ekonomi dan kita masih bagi orang bawa masuk ekspor daripada lokal, ekspor daripada luar bawa masuk Malaysia. Bila mana keburukan rokok elektronik lebih tinggi berbanding kebaikannya. So banyak negara, Singapura, Filipina, semua kebanyakannya negara-negara ni ban, tak boleh. So Malaysia kenakan cukai, meaning kita takkan ban lah, itu maksud dia. Bila kita tak ban, kita akan generasi seterusnya, your generation dan anak-anak you, cucu-cucu you semua akan melalui side effect rokok elektronik dalam jangka masa panjang. Tu maksud impact bajet tu. Nampak macam simple kan bajet tu kan, tapi this is how pentingnya polisi. Tu saya nak bagi tahu kan. Bila kita support, maksudnya bila kerajaan kata tax, maksudnya dia support lah bisnes tu. Bila dia support bisnes tu, kita kan yang akan dapat problem adalah rakyat. So generation you ke bawah kena lalu lah problemnya. So this is certain things lah. Lepas tu contohnya lagi syarikat-syarikat yang sekarang ni
negara cakap pasal wanita yang mengandung, kan, apa polisi untuk wanita mengandung masih menerima gaji. Saya dulu masa saya kerja, kebanyakannya syarikat tak nak bila perempuan mengandung bekerja dulu. Diorang tak nak. Especially private company masa tu. Memang susah jugalah kan. Saya pun ramai juga kawan-kawan masa tu baru kahwin kan. You all kan, nanti kan nak kahwin kan, nak kerja. Masa awal-awal muda-muda kan, dia mesti akan tanya antara soalan dia kan. Saya dulu tak faham kenapa dia orang tanya soalan. Waktu interview dia tanya, ada plan tak nak kahwin? Saya pun macam, kenapa dia tanya soalan ni kan? Lepas tu bila saya masuk syarikat tu baru saya faham kenapa dia tanya, kenapa ada plan tak nak kahwin? Dalam masa setahun lah. Sebab dia tak nak ambil perempuan yang ada plan nak kahwin sebab nanti akan ambil cuti bersalin, tak ada, maksudnya awak tak kerja tu dia kena cover cost tu. Jadi kebanyakannya syarikat tak nak. Kan? Sebab tu kalau tengok sampai sekarang sebenarnya problemnya dekat Malaysia, bukan sahaja Malaysia, banyak juga negara Asia sebenarnya masih tak support mengenai jagaan anak. Banyak syarikat belum ada tadika ataupun taska provided by the company. UMK pun tak ada. So bila dia panggil staff masuk office, masa COVID hari tu memang nampak benda ni masalah lah. Tadika dengan taska tutup. Kan? Tadika dengan taska tutup. Tapi staff kena masuk kerja. Bila staff kena masuk kerja, anak nak tinggal kat mana? Anak tak boleh datang office sebab waktu tu COVID. Budak-budak kan lebih tinggi risiko dijangkiti COVID berbanding orang dewasa kan. So agak masalah lah untuk staff, terutamanya staff perempuan. Dalam fakulti, maksudnya dekat universiti, kebanyakannya pensyarah perempuan kalau you perasan. Most of pensyarah. Saya rasa dalam 7 subjek awak ambil, maybe awak ada 2 je pensyarah lelaki. Perasan tak? Kan? Betul. Betul kan? So, tapi support tak ada. Itu yang kebanyakannya agak mencabar jugalah untuk kerja. So, especially girls lah yang dalam kelas ni kan. Dan juga lelaki lah saya bagi tahu kan. Sebab you all pun nanti akan ada family juga kan. So, yang jadi husband kena support wife you. Kan? Kerja ni bukan cakap pasal, bila cakap pasal family, kita work both ways. Bukan perempuan saja yang jaga anak. Laki pun kena sama-sama. Especially dalam COVID ni, kalau mak ayah you jauh, saya pun ada juga kawan-kawan pensyarah yang mak ayah jauh, orang Melaka lah, macam Dr. Zato, dia mak dia orang Melaka kan, dia orang Melaka kan. Dekat Kota Baru tak ada siapa nak jaga anak dia kalau kata apa-apa berlaku kan. So, bila jauh daripada mak ayah, so memang family, husband and wife kena sama-sama main peranan dalam ni, dan juga sebab bukan semua syarikat support saya beritahu. Syarikat global ke, syarikat lokal ke, sama je sebenarnya. This is benda yang belum strong lah dekat Malaysia. Social responsibility. So ada setengah negara dia bagi insentif cuti bersalin, macam contohnya lah negara Jepun kan, diorang punya kadar kelahiran sangat rendah. Sebab orang dia kahwin tapi tak nak ada anak sebab kos ada anak tinggi. Okay, sorry ya. So bila orang tua makin ramai kat Jepun tapi budak-budak tak ada, macam mana negara dia nak continue? Keturunan negara dia nak continue. So sejak 5 tahun kebelakangan, apa yang kerajaan Jepun buat, dia bagi perempuan nak cuti bersalin, bagi insentif. Kau ada anak nombor 1, bagi allowance. Kau nak ada anak nombor 2, bagi allowance, support anak nombor 2. Kau nak anak nombor 3, bagi allowance nombor 3. Lepas tu dia tambah semua, jalan raya, contohnya nak pergi, diorang suka naik train diorang jarang nak bawa kereta, diorang selalu naik train. Naik kenderaan awam. So dulu sebab saya paling banyak negara saya pergi travel Jepun masa mula-mula saya travel 2010 saya pergi Jepun mula-mula. Masa tu belum ada lagi RAM. RAM untuk tolak stroller. So saya pergi balik paling latest 2018, dah banyak stesen kereta api. Problem stesen kereta api dia kebanyakannya tangga. So sekarang diorang dah buat RAM. Untuk support lah, bila you nak ada anak, you perlu support macam tu sebab diorang pun nak pergi kedai, mak-mak ni. Sebab tu you perasan tak, mak-mak you selalu tak nak keluar. Leceh kan bila ajak keluar kan? Leceh lah, mak kena ni lah, mak kena iron tudung. Mak saya selalunya dia tak komplain pasal tudung, dia komplain pasal shopping mall ni besar sangat, tak larat nak jalan. Mak saya dah tua kan, dia tak larat. So saya kena pergi shopping mall yang kecil, tak boleh pergi shopping mall besar.
Subway piramid, kalau mak saya kata tak nak. Mak saya selalu tak nak pergi Subway piramid, nak pergi Subang Perit. Subang Perit okey sebab pada dia Subang Perit kecil. Tapi kalau generasi you ajak pergi Subang Perit kan, alah ada apa kat situ? Kan? So nampak tak different So negara Malaysia sekarang childcare tak ada masalah. Apa yang kita problem? Orang tua, perasan tak? Negara kita, tempat-tempat awam tak cater kepada golongan orang tua. Bila mana golongan orang tua kita makin ramai dekat Malaysia sekarang saya rasa berapa? 30% rasanya sekarang. Dan akan ada lebih banyak peningkatan. Orang Malaysia panjang umur sekarang Opah saya tahun depan bulan 2 88 tahun. So you bayangkan saya nak bawa orang tua umur 88 tahun pergi shopping mall. Kan senang nak bawa. So this is peluang lah untuk especially student wellness and student hospitality pun sebenarnya ada je. Student wellness untuk fokus dalam elderly and dalam penjagaan orang tua, dalam penjagaan kanak-kanak. You akan fokus on ni kan elderly care kan. Hospitality pun sebenarnya boleh buat bisnes ni sebab kita belajar hospitable. Kita jadi orang yang menyambut, yang beri servis pada orang. So this is some of the things yang you sebagai usahawan, bakal-bakal usahawan dan juga bos fikir macam mana kita nak cater kepada company. Okay? Right. So saya explain negatif positif tak payahlah tadi kan. Banyak dah cerita aku tu. Sebenarnya bendanya saya dah explain semua benda ni. Okay? So kenapa kebanyakannya company tak nak buat? So kita tengok yang against ni lah kat sini Yang tadi saya cerita banyak kat sini kan. So kita tengok kebanyakannya cost. Diorang kebanyakannya tak nak buat sebab costing kan. Lepas tu pada dia is like yang penting productivity, performance kan. Bila anak hantar pergi tadika tak ada kena-mengena dengan performance pekerja. Kebanyakannya syarikat pandang macam tu lah. Bila mana sebenarnya benda tu tak betul. Bila anak ataupun mak kan, katakan mak ataupun ayah ada orang jaga, you rasa lebih tenang, lebih happy buat kerja. Itu sebenarnya kan. Tapi pandangan tu belum berubah lagi lah. So pelan-pelan lah kita, maksudnya my generation, your generation pelan-pelan ubah. It's not easy nak ubah benda ni kan. Sebab bila kita nak ubah, kita kena ubah perception dengan mindset kita kan. So pelan-pelan ubah kan. Okay. So bila kita ubah company tu, kalau katalah antara company lah yang ada good image orang selalu kata negara yang paling company yang paling best bekerja adalah Google contohnya. Kan Google bagi makan free. Kan Google ada cafeteria, ada personal chef. Kan kau order nak apa semua boleh masak. Seronok kan kerja company macam tu, betul tak? Kan so kalau awak tengok lah, awak boleh je pergi dekat YouTube, awak tengok how my life as Google worker, Google employee. Memang selalu Google punya syarikat antara syarikat yang selalu orang kata tempat yang paling menarik bekerja. Kan? Tapi pada saya, apa kelemahan Google? Google hanya cater kepada golongan muda saja. Kan? Lepas sampai satu umur, contohlah Google punya targeted adalah budak, maksudnya ni fresh graduate, sampai umur 30 you tak rasa dah nak kerja kat Google sebab company tu terlalu muda, culture dia terlalu muda untuk you. So we have different behavior dekat different stage kita punya life. So kebanyakannya sekarang banyak orang keluar daripada Google because sejak daripada work from home, Google punya policy work from home tak semua orang suka. You masih kena pergi office, dia ada polisi macam tu, you masih kena pergi office. Bila orang dah selesa bekerja daripada rumah, kebanyakannya orang dah tak nak dah pergi office. Sama lah macam you, shop belajar online, kan? Tak datang kelas pun tak apa. Maksudnya tak datang balik campus pun tak apa. Kan? Dah selesa kan kat rumah kan? Lagi 5 minit nak kelas, baru buka mata. Saya pun suka kan? Lebih sesuai kan sekarang ni kan. Tapi ramai pensyarah yang masih suka kelas fizikal. Saya suka kelas online. Kan? Relax kan? Okay, so right, so this is kenapa penting, and then factors lead to ethical, ni ethics lah. And so ethical ni apa hari tu saya sembang dengan Prof. Hairil. Prof kata kalau kita buat, orang kat atas tak buat pun problem juga, betul ayat dia. Kan? Sebab saya pun setuju kalau kita kat bawah sahaja yang buat tapi syarikat tak nampak kepentingan untuk buat CSR and corporate social responsibility, dan macam kita bercakap dengan tunggul lah, kita bercakap dengan tunggul kan. So kebanyakannya orang tak nak fight pun benda macam ni lah, orang tak nak fight.
Macam saya hari tu mula-mula masuk UMK, saya fight untuk tak nak bekerja hujung minggu. Tapi orang pandang saya pelik. Aku seorang dia cakap dalam meeting, sudah-sudahlah tu kita kerja sampai pukul 5 hari-hari, kadang balik malam, buka lagi laptop pukul 8 sampai tengah malam. Hari Jumaat dengan Sabtu nak kerja lagi. Macam tu. Saya tak nak. Tapi orang pandang saya pelik lah sebab dalam akademik, dalam dunia akademik, you memang sepanjang masa bekerja. Kami punya auto mode tune otak auto sepanjang masa bekerja. Weekend pun kerja. Kalau siapa yang kat rumah ada mak ayah cikgu ataupun pensyarah, you boleh tengok sendiri macam mana kerja abang kakak you katakan kan. Adik saya sampai komplain, dah lah tu kerja lagi. Dah malam pun kerja. Dah malam pun kerja. Anak saudara saya cakap apa? Nanti lu malam pun meeting lagi. Saya bukan meeting malam, malam baru nak buat homework, check assignment student malam. Sebab siang bagi kuliah macam ni, bila nak check assignment? So check assignment semua buat malam kan. So anak saudara saya bising kan. Sebab pada dia office hour habis, malam tu dia nak main kan. Dia tunggu saya lah nak main. Tapi saya pukul 8 buka laptop. Check assignment kan. Marah kan diorang kan. Diorang memang marah betul kan. So saya pun sejak work from home terpaksa tone down kan. Sebab kalau tak, family nampak pelik benda tu. Which is benda tu pada saya normal. Tapi maksudnya kepada kami pensyarah, benda tu normal bekerja 7 hari seminggu. Tapi pada family macam, come on lah. Ada kehidupan lain lagi daripada ni. Mungkin student tak faham tapi itu yang saya pelan-pelan sekarang ni, bagi assignment ke apa ke, saya tak expect student buat kerja hari Jumaat dengan hari Sabtu. Saya expect you memang buat kerja hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Sebab kalau tak, student pun takkan belajar dan dia bila pergi kerja nanti dia akan expect daripada staff dia kerja hujung minggu juga. Sebab pensyarah dulu kat universiti buat macam tu lepas tu you pergi kerja nanti jadi bos, nanti you pun akan buat benda yang sama. Jadi saya tak boleh benda tu prolong. So saya pelan-pelan sebagai leader dalam kelas dalam kelas saya ketua. Saya memang cakap dengan student saya kan, saya tak expect you kerja hujung minggu. Kalau boleh jangan buat, rehat. Saya buat, kalau tak hari Jumaat dia hantar mesej, ni nak buat macam mana report ni. Saya paling benci betul student hantar mesej hari malam dengan hujung minggu. Saya memang takkan reply sampai hari Ahad. Siapa yang pernah hantar hujung minggu mesti perasan. Saya takkan reply. Sebab you kena belajar. Time. Walaupun kat Malaysia tak praktis, tak apa. Kita buat. Yang tu yang penting. Okay. So ethics ni dia ada banyak lah view kan. Okay. So utility. Ada setengah benda yang kita buat sebab benda tu perlu buat. Kelebihan dia lebih banyak berbanding kelemahan. Macam pakai mask contohnya. Okay, so dalam syarikat pun sama, polisi ada 2 vaksin baru boleh masuk office contohnya. Itu adalah kelebihan lah. Okay. Dan view, okay. So moral. So yang ni sebenarnya dah cover dah tadi. Semua moral kita buat sebab kita nak buat. Okay. Dan walaupun orang tak nampak, tapi Allah nampak. Saya selalu cakap macam tu. Senang lah. Orang tak nampak tak apa. Yang penting Allah nampak. Sebab kadang-kadang bila kita buat kerja, macam saya kadang-kadang buat kerja, orang kata saya tak buat kerja. Ada, saya dapat komen banyak, dah berapa tahun saya dapat kan. Kau tak buat kerja ni, kau tak buat kerja ni, kau tak buat kerja ni. Padahal saya rasa macam nak mati ni buat kerja ni. Saya rasa macam ya Allah, ya Tuhan, aku dah tepu dah kepala saya nak buat kerja. Nak buat macam mana lagi? So ada orang cakap, bos lah. Bos cakap kan. Saya kata tak apalah. Manusia tak nampak tak apa. Allah nampak saya buat kerja. Saya sampai tahap tu sekarang buat kerja. Bukan sebab nak curi tulang, tak. Saya tahu every kerja yang saya bagi, saya buat 100%. Macam awak tengok ni lah, bersemangat tak aku bagi kan, kuliah kan. Tak bagi kuliah pun tak apa, kau orang tahu kan. Betul tak? Tapi saya kan, bila orang kata kan, alah cancel lah kelas, pergi aktiviti contohnya kan. Saya kata tak boleh. Ni amanah, waktu kelas, kena buat kelas. Ada meeting ke apa ke, dia jatuh nombor 2. Mesyuarat, apa semua jatuh kedua. Student, you all sekarang tak ada kat kampus lagi. Ni masalah bila student masuk program co-curriculum. Once you start buat program co-curriculum, you akan ada isu ni. Orang akan cakap dekat you, alah tak apa kelas tu, tak payah pergi, nanti dapat surat pelepasan. Penting lagi aktiviti parapes ni contohnya. Saya berapa ramai student cakap macam tu. Saya kata prioriti awak pelajar. Nama you atas identiti dekat UMK, nama awak pelajar. Identiti awak. So awak fikirlah kalau awak tak tunjuk role model, especially student MPP kan. So kalau kata awak tak tunjuk awak role model yang baik, macam mana junior-junior nak follow sebab macam awak kena MPP je kan.
So macam mana student lain nak follow MPP kalau awak tak tunjuk contoh yang baik? Saya dulu ada MPP tidur dalam kelas, tak datang kelas kan. Dia kata, orang lain pandang you tidur dalam kelas, saya nampak kan. Orang pandang. Walaupun saya kata, saya ucap tahniah lah kat dia kan, berjaya datang kelas. Saya kata, it's a good effort you datang kelas. Tapi awak tidur, saya kata. Tapi tak apalah, awak datang kelas, saya bagi jugalah awak markah, saya cakap. Tapi markah kesian. Cuma saya kata, jangan expect dapat A. Memang saya cakap terus terang. Student memang tak suka. Sebab saya kata, awal-awal SEM you takkan dapat A kan. Bayangkan, student memang tak suka. Tapi saya kata, student lain tengok, awak ketua student, ketua pelajar. Orang pandang kan. Okay? So itulah, fikir-fikirkanlah, ethical ni lah. Alright? So, ni tu je.